salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, penjaga dan anak-anak kita membina juara di dalam diri kita. Saya Sharifah Alea, dan sebelum kita kemukakan topik yang sangat-sangat menarik hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini kepada tetamu online kita. Kita bersama dengan Encik Adli Yahya. Hai Encik Adli. Kita juga ada arkitek Nur Hashimah Muhammad Nordin dengan anaknya Wan Jamilah. Hello. Juga kita ada Puan Ayu dan anaknya Hamzah. Serta Puan Yusha dengan anaknya Mirza. Halo. Topik minggu ini di bawah siri membesarkan remaja unik dengan tumpuan episod ini pada autism ataupun autisma. Apakah itu autisma? Mungkin ada di antara kami di luar sana pernah menonton filem Reda ataupun Guang. Dua filem Malaysia yang sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kehidupan mereka yang dilahirkan dengan autisma. Tapi dari perspektif perubatan, okey, saya kongsi sedikit data lah. Okey, autism ini merupakan sebuah disorder neurodevelopmental sepanjang hayat dan ia mempengaruhi perkembangan otak. Ini bermaksud anak yang dilahirkan dengan autism ini mungkin mengalami masalah berkomunikasi, berinteraksi atau pembelajaran seperti kanak-kanak yang lain. Mengikut National Autism Society of Malaysia ataupun NASOM, lebih kurang 8 hingga 9,000 kanak-kanak dilahirkan dengan autism di Malaysia setiap tahun. WHO menganggarkan 1 dalam 160 kanak-kanak mengalami sejenis autism dan semakin lama semakin bertambah jumlah itu. Kenapa? Itu persoalan yang hingga kini masih lagi belum ada apa-apa bukti yang cukup kukuh yang beritahu kami apa sebenarnya punca autisma ini. Dan penambahan jumlah kanak-kanak yang mengalami autism ini mungkin kerana kesedaran yang kini lebih berluasa dan dari situ lebih ramai kanak-kanak autism yang mendapat diagnosis. Apa yang kita tahu, dengan diagnosis awal lebih senang dan awal kanak-kanak autism boleh mendapatkan rawatan dan juga terapi. Dari situ lebih tinggi kebarangkalian kanak-kanak ini mampu berdikari di usia yang dewasa nanti. Alangkah indah kalau semudah itu kan? Tetapi memandangkan autism ini merupakan spectrum disorder di mana simptom atau kesan mungkin sedikit, mungkin lebih ketara. Setiap kes berlainan dan rawatan serta terapi juga berlainan mengikut individu. Semakin seorang kanak-kanak autism membesar, semakin banyak cabaran dan perubahan yang bakal dihadapinya. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang mempunyai anak autism? Cabaran mereka, perubahan yang mereka lalui. What can they do? Hari ini kita akan bersama dua ibu bapa yang sangat saya kagumi. Mereka telah membina jalan dan mengorak langkah bagi anak-anak mereka yang akan membantu anak mereka itu terus berdikari satu hari nanti. Tapi sebelum itu, ayo kita cuba memahami cabaran zaman remaja bagi remaja autism bersama panel pakar kita hari ini, pakar psikiatri Hospital Kuala Lumpur, Dr. Anita Kodati. Selamat kembali, Doktor. Terima kasih, Lea. And you look so nice today. Thank you. You too. Thank you. Okay, so Dr. Anita, memandangkan ada beberapa peringkat autism ataupun various levels lah, okay? Apa jenis hidup, what kind of life yang mungkin akan dihadapi kanak-kanak autism ni? So, autism ialah satu kita panggil neurodevelopmental disorder. So, kita ada ranges dari yang ringan, sederhana dan yang lebih ketara simptom-simptom dia. Okay. So, kalau autism yang ringan, kadang-kadang ibu bapa sendiri mungkin kurang perasaan sebab mereka mungkin boleh bersosial, boleh berkomunikasi, cuma berbeza sikit daripada kanak-kanak umur mereka yang kita panggil neurotypical. Okay. So, kanak-kanak yang ada masalah neurodevelopmental ini kita panggil kanak-kanak neuroatypical. Okay. So kalau yang autism yang lebih ketara, mungkin ada ciri-ciri yang lebih nyata. Contohnya mereka mungkin ada kelakuan yang kita panggil berulang, repetitive behavior. Mereka mungkin akan flap their arms, ataupun mereka akan susun objek-objek mainan daripada bermain dengan objek
mainan itu seperti kereta, dia susun saja, dia tak main macam biasa kan. Right. Dan mungkin mereka punya masalah social dan communication tu lebih ketara. Mungkin mereka ada speech atau language delay. Okay. So untuk kanak-kanak autism, biasanya mereka punya language usually quite delayed. Okay. Sampai 3-4 tahun pun ada. Right. Dan kadang-kadang language mereka pun mereka suka kita panggil copy atau mimic. Mimic Right. Sounds yang mereka dengar. So mereka biasanya suka sesuatu subjek yang sangat khusus. Yeah. So untuk yang mild autism, mungkin mereka punya subjek yang mereka suka tu mereka akan tahu secara detail. Ya. Tapi antara cabaran yang lebih ketara yang dihadapi ibu bapa, khususnya semakin anak tu meningkat usia. So kalau mereka meningkat usia, mungkin dia punya interest pun semakin berubah. Right. Dan juga isu social communication itu akan lebih ketara. So mereka akan ada banyak kesusahan untuk bergaul dengan budak-budak lain sebaya umur. So kalau untuk range macam mild autism, mungkin mereka boleh belajar lagi. Okay. Seperti contoh, saya ada satu remaja perempuan under my follow up, ibu dia telah beli buku untuk cara communicate. Oh, okay. So then dia belajar buku tu, dia boleh berkomunikasi. So itu adalah salah satu teknik kita akan guna juga untuk terapi untuk anak-anak yang mild autism. Kita gunakan PACS, iaitu picture cards ataupun social stories untuk mengajarkan kepada mereka apa yang expectation untuk social norma sosial. Tetapi untuk budak yang sederhana atau lebih ketara autism dia, challenges dia lebih intensif, I would say, for the parents. Sebab mungkin mereka tak pandai nak cakap. Right. Bila tak pandai nak cakap, bila dia nak sesuatu tu, dia nak minta itu akan jadi tahap yang mengamuk sebab mereka tak dapat apa yang mereka mahu. Right. So that is quite difficult. And then mereka juga ada masalah untuk sometimes belajar toilet training. Right. So ada je yang macam toilet training dia delayed by many years. Right. And then ada juga yang ada behaviour yang mungkin kita pun rasa tak selesa. Seperti mereka kalau dalam distress, tak happy, mereka akan ketuk tangan, ketuk kepala. Right. It's from their frustration juga. From their frustration. Right. Also, budak-budak autism, all ranges, mereka ada isu-isu kita panggil sensory. Okay. So iaitu, kadang-kadang kepada cahaya, kadang-kadang especially kepada bunyi lah, yang itu yang quite common. Yeah. And then sometimes they are sensitive to clothing, dia tak suka label baju, Baik. dia tak suka kain jenis yang kasar ke, ataupun dia the suka touch sensory. Yes. Parents kan kadang-kadang nak prepare benda ni pun susah. Yalah. Sebab they like routine. They Right. love benda yang sama setiap hari. Itu memberikan mereka satu sense of calmness. Right. And mereka susah. Keselesaan mereka terjamin lah kira kalau ada benda yang sama itu over and over again. Mungkin dan mereka tahu what to expect. Right. Mereka tak suka macam surprise yang mendadak. Faham. Dan, So mereka susah nak adapt. Okey, dan itu tak semestinya mengikut peredaran masa. Jadi itu menimbulkan lagi satu cabaran. Betul. Untuk ibu bapa siap sediakan that comfort zone kind of Yes. thing, that routine tu. Yes. Okay, alright. Macam mana pula, sebab doktor ada juga kata tadi kadang-kadang perilaku mereka membuatkan ibu bapa sendiri sedikit tidak selesa. Ini kan lagi bila dah remaja. Kanak-kanak autism ini pastinya akan mengalami zaman akhir balik. Betul. Di mana hormon itu akan mendadak-dadak. Ini kan lagi kalau typical pun akan mengalami benda itu. Betul. Dan juga akan mengalami sedikit kekeliruan waktu nak masuk akhir balik tu. Betul. Ini kan lagi kanak-kanak autism. Okay, so biasanya dia berbeza ikut remaja lelaki atau remaja perempuan. Mengikut jantina. Mengikut jantina dan juga mengikut dia punya tahap keseriusan. Macam kalau ringan berbanding dengan sederhana, berbanding dengan yang lebih ketara itu ada perbezaan sedikit. So contohnya kalau budak yang ringan dan katakan dia perempuan, ibu bapa memang akan rasa tercabar, tetapi mereka mungkin boleh
gunakan contohnya buku-buku, ataupun sekarang dekat YouTube pun ada banyak yang information yang kita boleh ajar anak-anak tentang what to expect when you are a teenager, macam contohnya jerawat, how to take care of your hygiene dan sebagainya, period dan sebagainya. So mereka, sebab bila mereka ada mild autism, biasanya IQ mereka atau kepandaian mereka okey. So mereka boleh faham. Right. So kalau kita banding dengan budak remaja perempuan yang mungkin tahap sederhana atau ketara lah. So mereka mungkin ada masalah dengan mereka punya tahap kepandaian. Right. So biasanya dengan itu mungkin dia punya tahap nak bercakap tu kurang. Right. So they are non-verbal. So when they're non-verbal, mereka punya response biasanya lebih kepada kelakuan. Right. So sometimes nak ajar tu kita guna mungkin picture card yang besar-besar. I see. Mungkin kita kena guna reminder. Okay. Macam contohnya bila ada period, mereka mesti ditunjukkan cara nak pakai pad tu literally lah. Kena tunjuk satu persatu. Ya, sebab mereka mungkin ambil masa untuk mereka faham steps dia. So kita kena ulang, kita kena really patient dengan anak-anak ni sebab they really don't know dan mereka punya emosi pun akan terganggu sebab kalau budak typical, mereka ada PMS. So mereka pun ada PMS juga. So they will have swelling and things like that yang mereka tak selesa. So kadang-kadang mereka akan mengamuk, ada meltdown. So sometimes you might need to see a doctor like a psychiatrist to help. Dari segi maybe some kind of treatment that can help them. Kalau kita panggil usual measures tak begitu berkesan. Usual measures macam contohnya a warm bath nak menenangkan ataupun essential oil or massage or those kind of things. So kalau remaja lelaki pula lebih mencabar, Lea. Sebabnya kalau mild autism, again not too bad sebab ibu bapa mungkin dapat mengajar secara lisan. Right. And they can understand and they can get it. Whereas kalau yang lebih ketara, mereka tidak dapat mengawal diri kadang-kadang. So contohnya saya pernah ada remaja lelaki yang kita mengajar ibu bapa dia macam mana nak redirect dia ke mungkin bilik air ataupun bilik dia sendiri dan mengunci pintu. And how to teach, kita panggil pendidikan seksual untuk mereka faham. Tapi cara dia berbeza sikit. It's more of a show and tell. Yang kita ada mungkin certain macam props yang kita boleh ajar mereka untuk mereka faham. Kalau tidak, mereka tak dapat faham what you're trying to tell them. Sebab awal tadi Dr. Anita cakap pun kalau di mana-mana, kalau berada di mana-mana spektrum sekalipun, rutin, kebiasaan adalah kira macam safe space bagi mereka. Correct. Dan kalau misal kata ada sesuatu yang baru yang terjadi, akan throw them off. And especially remaja lelaki, Lea, mereka akan rasa cepat marah. Especially yalah, budak typical pun bila dah akhir balik dah jadi macho kan. So mereka ni pun akan rasa cepat marah, emosi terganggu. Ada yang kita kena macam rujuk ke hospital untuk rawatan yang lebih lanjut. Alright. Saya daripada apa yang saya tahu lah kan, dan daripada ibu bapa yang saya kenal yang mempunyai anak-anak on the spectrum autism ni, mereka yang paling mereka risaukan adalah bolehkah anak saya teruskan hidup tanpa saya? Very good question. Tapi jawapan dia lebih susah sebab it is very much based on individual children. And saya punya advice kepada semua parents out there, you have to look through your child's eyes. Sebab each child is so special and so unique. And this is not necessarily on the spectrum. Every child. And nowadays we talk about this concept neurodiversity, neuroharmony and neuroinclusivity. Maksudnya kita nak semua tak kira lah what's your differences to be included in society. So for that kita kena focus on the child's strengths. So
mungkin kalau kita ambil contoh those who are savants iaitu they are on the autistic spectrum tetapi mereka ada talent yang sangat unik. Luar biasa. So mungkin pemain muzik yang sangat talented dan sebagainya. So that can be a career. Right. For that child. Yep. So kalau kita duduk, kita nak anak tu jadi engineer, mungkin tak ngam lah. So we have to change our own expectations and look at the child and try to expose your child dari tahap yang paling awal kepada banyak medium and you know a lot of different things supaya dia dapat memilih. Dan dia sendiri akan tahu apa yang dia passionate apa yang about. dia suka. Tetapi I think the question becomes more macam menakutkan untuk ibu bapa yang ada anak-anak di spektrum yang lebih ketara. Sebab dengan kurangnya kebolehan lisan, they are quite limited. Plus mereka ada banyak kelakuan yang mungkin akan membuatkan orang yang tak faham rasa tak selesa. So they really have a big difficulty to find someone who is caring, who can actually help the child. Tapi macam di luar negara, there are associations yang kita macam support these children throughout life. And dekat Malaysia, we do go through JKM for this, but this is not macam an answer yang perfect. But this is an idea so that we can prepare our children. It's a start. It's a start, but it's not perfect. I agree. So some parents, they have taken their own initiative and they have found ways to help their children to find what they can do. Macam maybe baking, any skill that sebenarnya, can cari makan. Sebenarnya kita ada two such parents with us dan kita akan bercerita dan berkongsi sedikit dengan mereka sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Membina Juara hari ini, sebahagian daripada siri Membesarkan Remaja Unik, kita membincangkan autism. Dan di talian kini kita ada seorang bapa yang telah pun meninggalkan dunia corporate semata-mata untuk memulakan Autism Cafe Project pada tahun 2016 demi anaknya yang berada di spektrum autism ini. Encik Adli Yahya. Assalamualaikum Encik Adli, how are you? Hello, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik Adli and I go way back actually, sampai tahun 2016 lah kan? Yep. Kan? Dekat IM4U. Kan, dekat IM4U FM. Alright, okay. So sekarang ni saya nak tanya, mungkin kita boleh kongsikan dengan semua lah, okay? Apa sebenarnya yang menyebabkan Encik Adli untuk tinggalkan dunia corporate sepenuhnya semata-mata nak mulakan Autism Cafe Project ni? Well, simple lah. I rasa tanggungjawab masa depan anak saya Luqman tu jatuh atas ketua keluarga. Saya ketua keluarga. Saya tak nak bertanggungjawab tidak lagi di dunia satu lagi bila saya tak tunaikan tanggungjawab saya. Itu tanggungjawab saya. Saya rasa macam ni. Untuk Luqman ni tak ada orang akan bagi dia kerja. Tak ada orang bagi kerja. Dan tak ada orang akan faham dia terfaham yang kami ini mak bapak faham. So saya tahu kelebihan dia, saya tahu apa dia suka, saya tahu apa dia suka. So saya ambil tanggungjawab tu, saya buat untuk dia. So saya tak mahu kejap lagi bila saya keluar kerja kat Luqman, orang tolak, saya asli, saya sedih. Luqman sedih. So the best option for me is to take this on my own and head on. And Alhamdulillah, I never regretted one single second. I never regretted. Alhamdulillah. Tapi, okay, I nak berbalik sedikit, awal sedikit. Sewaktu mula-mulanya Luqman dia mendapat diagnosis autismnya. How old was he? Dalam 8-9 tahun, proper diagnose. Right. But the symptom was there already when he was about 1.5 to 2 years. The symptom was there. Dah perasan dah? Dah perasan dah, and I knew. But the fact that I was lucky ni ego dia besar satu. I have a huge mountain of ego, and I couldn't accept it as it is.
So I refuse to look at him as he is a person with autism lah. Right. So I pergi lambat sikit lah ke doktor because I was grappling with myself, that acceptance issues lah. Perjalanan untuk acceptance itu pun saya sebagai seorang ibu rasanya macam dah, ya Allah, itu pun dah susah sebenarnya. Sekarang ini apa perubahan hubungan antara Cik Adli dengan Luqman? How is it now? How's the relationship now? Relationship now, Alhamdulillah, kami dah lalu fasa yang susah sangat. Fasa saya dah tak dapat terima dia, lepas tu fasa dia tak dapat terima saya. Lepas tu we come to the point that I think we accept each other's fault. Right. Dia dah sedar saya buat silap. Dan dia redha dia nak maafkan saya. Masya He Allah. may not utter a word of I accept your apology. Dia tak boleh. My son is all non-verbal. Okay. But his behavior, his action and all shows it all. Alhamdulillah, we are in a good pace now. Alhamdulillah sangat-sangat. Going through that period, Yeah. it was susah sangat. Khususnya seperti yang doktor cakap tadi, especially when it comes to boys, the transisi dari kanak-kanak nak masuk melangkah ke alam remaja dengan akhir baliknya dengan segala hormon tambahan lah segala apa. What was the biggest challenge for you in that period? Okay, with Luqman, I don't have much of an issue in terms of tantrum ke, in terms of meltdown. He doesn't have that. Dia tak ada. Wow, walaupun dia non-verbal ya? Walaupun non-verbal, dia tak ada. But dia cabar masa dia dah puberty semua tu kan. Dia perangai dia berubah. Okay. You suruh satu, dia buat satu. You suruh sapu basuh pinggan tu. Pinggan tu je dia basuh. Meaning in the sink you have like 20 dirty plates, and you pointed to one. And he only washed that. Okay. So me was grappling with tu nak marah tau. Tadi dua tak apa tau. But cuba you kena 3-4 kali. You rasa nak marah tau. Of course. Because I think that part of where I at times I had my lapse lah. So kadang-kadang perasaan tak boleh terima tu ada lagi sikit-sikit. I fail to understand him. It's not his fault. It's not entirely his fault. It's my fault because I fail to understand him. Right. But when now, if you're able, I am more understanding to him now. So kalau you faham, dia akan memudahkan tau. So you olah balik you punya question. Luqman, can you wash it all? Can you wash it all? I see. That saves a lot of stress. And I always lower my expectation with him. I put that 0 expectation. Right. Why? Katalah kalau you put your expectation very high and you're dealing with his IQ is this level, you bound to have frustration, you bound to have your sakit hati nak marah. Yep. He didn't perform as what you expected. Yep. But if you lower down your expectation and he excel, you'll be very happy. And it works both ways. Dua-dua pun akan rasa yes. Inilah. Kan? And the fact that I just focus on his ability. It's very cliche lah. You focus on ability, not disability. It's very cliche, but it's very true. Yeah. But for example, Luqman, if I were to give him to do something like, when we do lunch pack to the frontliners, kan? Somebody needs to close the lunch pack properly, kan? So he loves that. So I bagi. Bila dia bagi, dia seronok tau. You can see him smiling. Kalau you tengok dalam my posting recently, he smiled while working. Ya, sebab dia ada perasaan bangga juga sebab So I always manage my expectation and always knew his ability. Right. So bila macam tu lagi senang buat kerja. Kita pun tak marah, dia pun suka. So it's a win-win situation. Okay. So Encik Adli, bila agaknya momen tu, saat tu yang Encik Adli rasa okay, inilah caranya untuk saya berkomunikasi dengan Luqman, inilah masanya untuk saya ubah segala apa benda yang saya kenal sebelum ini untuk berkomunikasi dengan Luqman? Okay, macam ni, you talking about, I slant a bit on education part.
Okay. With Luqman, we send him to school. Kita hantar pada sekolah pendidikan keras. Oh, okay. For 2 years, I Right. don't see any result. Tak nampak result. Bila panggil pun tak ini, bila suruh buat pun very non-responsive, tak ada apa pun. Yep. So saya hantar, and I'm very result oriented. I can check kat sekolah macam mana budak perform. I will check. I will course. do my best. I will check. Because as I said, tanggungjawab keluarga. Yep. I am responsible. Right. Responsible, I'll be asked. So saya check. Lepas tu, saya kata ini tak boleh jadi. Saya keluarkan dia. Saya letak dia dekat kafe. So bila kita keluarkan dekat kafe tu, you know, dia boleh basuh pinggan sendiri, dia boleh buat, daripada tak boleh buat nasi lemak, dia boleh buat nasi lemak. Yes. Daripada tak boleh naik train, dia dah boleh naik train sendiri, jalan kaki sendiri ke kafe. Tahu kafe kan station dekat Yeah. di jalan sendiri tau. I felt that to Luqman ni, the world is his school. It's not the school as proper. The world is his school. I see. I dedahkan kalau I pergi kat kafe tu, I boleh naik kereta 15 minit je. Yeah. Tapi I naik bas, I jalan kaki, I naik LRT, sejam lebih baru sampai. But he learns from that. Right. Encik Adli, apa agaknya harapan Encik Adli untuk Luqman setelah Encik Adli dah menggunakan langkah dah untuk Luqman. So apa harapan untuk Luqman? I just want dia to live his life to the fullest. That's what I want. To his ability. I tak nak dia live his life to the fullest ikut my ability, but to his ability. InsyaAllah. That's what I want. I want him to live a full life. Itulah. Boleh pergi kerja, boleh berdikari sendiri, boleh jumpa kawan. And he, at the cafe now, he found one his best friend. I'm happy with that. Alhamdulillah. So I nak itu je. I don't ask him to earn $1,000 million. Yeah. You know, tak. But I want him to live a happy life. InsyaAllah. Semasa ada saya ataupun selepas saya tak ada. But he will live a full life. Alright. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Encik Adli. Dan saya akan sentiasa ingat Luqman sebab dia hafal dialog filem-filem lama saya. Dia yang bagi tahu kita dialog. Kita boleh salah, dia tak salah. Okey, kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bincangkan membesarkan remaja unik, autism. Bersama kita di talian sekarang ini tetamu istimewa, arkitek Nur Hashimah Muhammad Nordin bersama dengan anaknya Wan Jamila yang juga dikenali sebagai Art Jamila, dan saya difahamkan Wan Jamila ataupun Jamila ini memang adalah world renowned artist. Okey. Jadi kita dah pun dengar kisah dan juga perjalanan Encik Adli tadi bersama dengan anaknya Luqman. Now we're going to talk to Puan Shima. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Now, saya difahamkan yang Puan Shima sendiri perjalanan bersama dengan Wan Jamila sangat berbeza dengan Cik Adli tadi. Jadi, mungkin boleh ceritakan sedikit bila sewaktu kecil, bila Jamila mendapat diagnosisnya? Jamila mendapat diagnosis sebagai dia mempunyai karakteristik autisma ni semasa umur dia 4 tahun. Okey. Masa dia lahir dia normal. Kemudian umur dia 3 tahun dia mula lebih ke belakang lah, dia masih tak bercakap. Dia punya eye contact start to lose ya. Okay. Jadi 4 tahun kita bawa dia, memang dia ada karakteristik autisma dan juga ADHD. Kan ada 3 level autisma kan. Spektrum dia ada 3 level, level 1, 2 dan 3. Satu yang more towards Asperger, maknanya dia boleh masuk universiti, boleh belajar. Tapi level 3 non-verbal dan juga tak boleh belajar. Level 2 in between Right. Jadi Jamila ni bermula dengan level 3. Dia tak boleh, dia non-verbal, dia tak boleh membaca, tak boleh bercakap, tak ada eye contact, everything dia menyendiri dalam dunia dia sendiri. Tapi Alhamdulillah lah sekarang ni dia dah ke level 1. So that's possible? Yeah, possible. To move within the spectrum? Yes. Oh, okay. Alright. Mungkin Puan Shima boleh ceritakan macam mana art ini, lukisan, seni ini boleh dijadikan fokus pada Jamila.
yelah saya sebagai ibu terpaksa dulu tak pernah dengar perkataan autisma ni, saya tak tahu apa pun. Dalam keadaan yang gelap lah melalui kehidupan ni. Dan Jamilah bila dia tak bercakap, dia selalu melukis. Dia melukis, kita bagi apa pun, segala apa paper yang ada kat rumah tu habis dia lukis. Jadi important document I kena simpan. Kadang dia conteng je. Jadi dia melukis emosi dia lah. Umpamanya kalau I tunjuk sini boleh nampak. Dia lukis emosi gembira, happy. Jadi baru I tahu yang dia ni tak happy, dia menangis ke apa ke tadi. Macam tu. She will actually draw her emotions. Yes. Masya Allah. So that's how I communicate dengan dia, macam communicate dengan orang yang tak bercakap lah, bisu kan. Right. Keadaan bisu tu. Lepas tu bila dia pergi tapi masa umur dia 4 tahun tu saya dah mulalah hantar dia ke terapi Right. Sampai dia masuk sekolah rendah darjah 1. Saya masukkan dia ke sekolah biasa. Sebab sekolah biasa sebab kita ni kalau kita nak improve diri kita kena bergaul. Kalau kita nak jadi positif, kita bergaul dengan orang positif. Betul tak? Begitulah konsepnya. Jadi I masukkan dia pergi ke sekolah biasa bersama dengan cikgu yang memantau dia. Tetapi hanya sampai dia darjah 3 lah. I see. Tapi waktu tu Jamilah masih belum boleh bercakap. Masih lagi non-verbal. Dan saya berbincang dengan pengetua sekolah bahawa bagi Jamilah join dengan semua aktiviti di sekolah, tapi dari segi pembelajaran biar saya handle. Jadi tiap-tiap pagi pukul 7:30 pagi I dah sampai sekolah, pergi baca dekat board kelas dia, nak tengok apa cikgu tulis dari homework yang mana Jamilah tak buat, yang balik I akan buat dengan dia lah. Jadi apabila saya mula mengajar dia kat rumah, bila I ajar dia, baru I notice Jamilah ni lain daripada anak yang lain. Dia cara dia memahami sesuatu tu lain. Dia very visual. Kat sekolah very structured. Jadi sebab tu dia tak boleh nak faham. So bila umur berapa darjah 2 baru dia boleh membaca. Apabila dia boleh membaca je, saya pun terus beli semua buku-buku daripada bookstore, baca, and then I buat I punya lecture note untuk dia. Wow. Jadi I mula mengajar dia tiap-tiap hari lah di rumah, balik je sekolah terus sampai ke malam dan juga weekend. That's my life. Jadi alhamdulillah dia boleh buat. Kalau dulu dia skor maths tu 40, dia terus naik ke 88. Masya Allah. That's better than I have ever done in math in school. Okay. So dia boleh buat. In fact bila dia dah pandai tu, macam subdivision, nak ajar dia lama, tetapi bila dia dah pandai, dia boleh highlight I punya mistake pula. Dia ajar kita balik. So anak-anak autisma ni, dia environment tu adalah penting. So apabila dia dah pandai, dia lagi seronok, dan dia dengan berkawan dekat sekolah pun dia rasa lebih seronok. Sebab bila dia dah pandai kan. Jadi setiap kali dia balik pada sekolah dia masih, walaupun dia verbal, tapi dia tak macam kita lah nak bercerita dengan emosinya. So dia akan lukis. Macam umpamanya boleh nampak ni lukisan dia akan lukis apa berlaku dalam kelas. I see. Jadi walaupun dia dah boleh bercakap dan membaca, dia masih lagi melukis. Itu cara dia express emosi dengan lebih mudah. Sebab dalam lukisan tu ada emosi, ada action, dan ada cerita. Jadi daripada situlah, sebab itulah I pun bila dia masuk sekolah menengah, I tengok kurikulum sekolah menengah. Masa tu I dah retire. I decided to retire sebabnya I nak fully concentrate, because I have my life became new normal bila Jamilah masuk sekolah rendah. Sebab I dah tak ada life, tak boleh nak pergi bersosial sana sini. Kita tak sama dengan parents yang lain. Kita tak boleh bandingkan diri kita dengan orang yang tak ada anak autisma gitu. Jadi apabila dia masuk sekolah menengah, I nak concentrate dengan dia punya SPM. Tapi bila I tengok PT3 punya kurikulum terlampau
tough lah. Ya. Okay. So I rasa buat apa I nak join the crowd of the normal kan. Macam kita Right. nak pergi tangkap ikan, buat apa kita tangkap ikan tempat orang semua pergi tangkap. Ya, betul. Baiklah kita pergi tangkap ikan tempat yang tak ada orang. Senyap sikit. Betul tak? Jadi I pun decided to concentrate on what she can do best, Right. which is art. Right. So start, rather than kita pergi from bottom up, maknanya pergi sekolah, pergi universiti, lepas tu kita ada profession, Yeah. might as well kita go top bottom. Maknanya set dia punya profession. So daripada situ I buat my own homeschool curriculum Wow. tailor towards her needs. Jadi bila dia masuk je alam remaja ni, dia I mula masukkan survival skill lah. Dia kena buat laundry in the house. Of Dia course. dia prepare dia punya own breakfast, Right. baking, everything. For her own survival. Jadi Okay. pagi-pagi dia memang setiap pagi I akan tanya dia, what do you have for breakfast? Dia dah Dia sedia akan buat makan sendiri. Alright, okay. So that's the routine and everything jugalah. So okay, by kalau kita dengar cerita Puan Shima ni secara bersahaja ya, dan cara Puan Shima cakap ni secara bersahaja. Tapi pada kita yang mendengar ni dah nampak cabaran demi cabaran, pengorbanan demi pengorbanan yang telah pun dialami Puan Shima sendiri. Jadi sewaktu membuat pilihan-pilihan hidup ini, what was going through your mind? At that time, okay, I dah achieve what I want in life. I nak jadi professional architect, dah jadi. I nak jadi associate professor, dah jadi. Okay, tapi I ni dah tua, masa tu dah umur 50 lah. Jadi I fikir, apa jadi dengan anak I? Kalau I mati, apa jadi dengan anak I? Right, Kan? right, Jadi, apa ni, yes, I can teach her untuk sit for exam. Tapi profession dia apa? Siapa nak bantu dia? Jadi, might as well I set dia punya profession sekarang. Because to Right. me, itu semua duniawi. Kan? Yang akhiratnya adalah anak kita. Ya. Saya nak tanya sebagai seorang ibu kepada remaja wanita, remaja perempuan. Kalau remaja perempuan biasa pun, oh my goodness, segala hormon, segala mood swing, segala apa benda. Ini kan lagi remaja yang on the spectrum. So macam mana agaknya Puan Shima sendiri uruskan ataupun manage that transition ke alam remaja tu? Okay, honestly, lebih susah nak handle Jamilah sebelum dia masuk remaja daripada dia remaja. Oh ya. Sebab bila dia remaja ni, dia lagi senang I nak bezakan. Kadang-kadang I nak suruh dia buat apa-apa, I suruh dia choose. Right. You want to concentrate tu, kata let's say dia malas kan nak buat kerja ke apa. I cakap okay, now you decide, you want to go to school and learn and for sit for exam like adik, or you want to concentrate your profession and meet your deadline. So dia sendiri pilih lah. Okay. Betul, dari segi perangai bila menstruation lah apalah semua tu, sebab I wanita, Yes. jadi kita show by sample lah. Alright. Example, show by example kan. Right. Jadi memang I memang rapat, dia pun memang rapat dengan I. Okay. Cakap orang lain dia tak nak dengar. Macam I pandang aja kat dia dah tahu dah. I suka ke tak suka ke. Dia terus buat. Kuat connection dan ribu tu kan. Faham? Sekarang ni Jamilah. Hi, you've been listening to your mom. And I've been noticing your reaction somewhat. I love it. Thank you so much. It's so entertaining. So how do you feel about your journey so far, Jamilah? I'm happy. Yeah? I'm happy. Yeah? How maybe you can Jamilah, how do you feel about your mom? Very strict. Very strict. But do you love your mom? I love family. I love mommy. I love mommy. Okay. And you know, mashallah, your mom loves you. It is a parent. And I love the fact that she said, very strict. Okay. Which is good. I mean, like to a certain extent. So now, memandangkan, Puan Shima, memandangkan Jamilah ni dikenali antarabangsa, pemenang anugerah sebagai seorang pelukis, seorang artis. Tapi pada masa yang sama, saya juga dapat berita yang Puan Shima kini sedang kira you're fighting your own battle lah
with cancer. Kini stage 4 ya. Ya, betul. Okay, Puan Shima, I'm sorry, but listening to you, you were lecturing, you were running an architect firm, you were caring, hands-on parent to an autistic child since she was 4, and now you're battling with cancer stage 4. Masya Allah. Can I just say that you are my hero? You are my hero. And now I need to know, what are your hopes for Jamila now that That is why currently I am very serious as art manager, managing her art activities, and now I am training my youngest daughter how to become an art manager. So that if anything happened to me, she will be able to take over. But of course, she's very young. yeah. But you know, I just have to force her. And Tak apa, Mami is very strict, but kata Jamila kan. So that shouldn't be an issue. What are your hopes for Jamila now? well, I hope she become a happy. She have like a holistic life. Maknanya happy with her profession, happy with her life, and she become more independent. Tahun depan Jamila akan ada galeri dia sendiri. Sekarang ni masih di dalam pembinaan. Alright. Jadi tak perlu dia nak kesana kemari buat show sana sini. Bila dia sudah dikenali, orang akan datang ke galeri dia. Mungkin di masa depan banyak juga permintaan bahawa mereka minta Jamila ajar anak-anak autisma yang lain. Jadi hopefully Jamila boleh hidup dengan cara sebab dia enjoy buat lukisan kan. Jadi maybe itu adalah profession di masa hadapan. Dan dibantu oleh adiknya, anak-anak saya. Alright. Okay, terima kasih Puan Shima. Thank you so much for the sharing. Kita ada lagi sebenarnya sesi-sesi perkongsian. Jadi jangan ke mana-mana, kembali bersama Membina Juara. Menonton Membina Juara, episod kali ini tersangatlah penuh dengan inspirasi. It's so inspirational. Kita telah pun bincang dengan Encik Adli dan juga Puan Shima tadi. Sekarang ini kita ke tetamu online kita seorang lagi, Ayu, yang juga mempunyai anak on the spectrum, anaknya Hamzah. Silakan dengan soalan anda, Ayu. Okay, kasih. Hi Dr. Anita and hi Leah. Hi. Hamzah on the spectrum. Saya berasakan agak berbeza lah untuk uruskan dia masa dia kanak-kanak on the spectrum. Tapi sekarang dia dah alam remaja kan, dengan hormon, mungkin perubahan hormon dan sebagainya. And anak lelaki, kita perempuan kan sebagai ibu. Jadi kalau doktor boleh bagilah sebarang panduan atau pandangan macam mana untuk uruskan anak lelaki remaja autism. Okey, terima kasih Puan Ayu. Sebenarnya inilah yang saya perkatakan tadi, semasa anak muda jadi remaja, dia akan mengalami akhir balik dan mungkin ada challenges yang lebih difficult, especially kita panggil untuk emotional regulation. So the few things that kita suggest to parents ialah calming techniques. So kita macam suggest kalau anak tu suka air contohnya, you can buy one of those inflatable kind of pools dan bagi dia macam tenang, usually like warm water, berendam. Tapi dalam kita punya climate, cold water also works sebab it depends lah. Warm water is more for those overseas kan. Okay. Cold water sejukkan badan. Sejuk dan mereka suka bubbles. So kalau kita boleh ada macam contohnya lah macam bubble bath lah, just make bubbles. So that calms them down sebab part of the issue is that they have difficulty to calm down. Itu yang dia move into meltdown. Kalau dia sensory dia sensitive to touch, mereka ada yang suka macam contohnya kain yang sangat lembut.
Mereka suka macam rub that kain. Mereka boleh menenangkan diri, ataupun some object yang mereka sangat suka. So that can help them calm down. Anything that can help them squeeze themselves. Sometimes wrapping themselves tightly in a blanket also can help. And another great way is music. Kalau your son likes particular music, I had one child who likes gamelan. Wonderful. And that calms that child down spontaneously. Okay. Another very interesting thing is also voice. Some children, they don't like the direct contact of the parents, but they like a recorded voice. I see. Of Maksudnya the mother. Contohnya saya ibu, jangan bercakap terus. Mungkin berzikir atau saying something from the Quran, I see. but in a very calm, soothing voice. Of course, there are other ways lah, like massages, essential oil, Dan dia, dan dia sebagainya. bergantung kepada kanak-kanak, individu kanak-kanak itulah. Sebab some children don't like it, some children like it. Right. So dan orang yang paling kenal anaknya semestinya Puan Ayu. So mungkin adalah antara tips-tips yang boleh Puan Ayu gunakan. Seterusnya kita akan bersama dengan Puan Yusha Dila Yunus ataupun Puan Yusha dengan anaknya Mirza. Silakan dengan soalan anda. Hi, Dr. Nita. Hi, Lia. Hello. Yes, I ada Mirza sini, 10 years old. Ever since that we diagnosed him dengan autistic, so when it comes to puberty, dia macam kita dah cuba preparekan dia tahu, but in a way bila dia sampai masa tu dia akan meletup juga. So I just want to know if there is any other way ataupun ada tak pendekatan lain yang kita as a parent, as the immediate family boleh apply untuk membantu dia ke fasa Akil balik. in the life. One of the better way yang kita boleh bagi dia atau prepare dia is through books. There are a lot of books yang kita boleh guna, or you can even write your own book. So it's kind of like social story, but it's also factual yang kita nak prepare dia. So kalau kita guna buku-buku sebegitu, they have age appropriate. Macam contohnya sekarang dia umur 8, what do you need to tell him? So you can prepare him. And then sometimes kalau he's a boy, sometimes it's good if daddy yang ambil that role as well. Especially mengenai isu-isu akil balik. So that can be very helpful. And sometimes you can develop a kind of language with your child. Macamnya contoh, it's not like a secret language or something like that, but it's like if mommy does this, you have to do this. So macam he needs to stop talking, or he needs to wind down, or he needs to do something so that you can exit. Katakan dia sedang buat sesuatu yang you feel dia tak tahu. So if you develop this routine with him, when mommy does this, okay, what do we do? And then so you can actually avoid some of the macam orang nampak macam inappropriate excitedness lah, tapi kita yang tahu, kita faham. So I hope that helps you. Okay, insyaAllah. Sebenarnya Mirza pun ada soalannya, Mirza. Betul. Hai Mirza. Well, I usually get stressed and anxiety during puberty phase. How should I cope with it? Wow, that's an excellent question, That's Mirza. an excellent accent, Mirza. Yeah, I love that. Okay. we love it. Yeah. So the thing is, Mirza, when you are on the spectrum, you may not like surprises, but puberty can kind of surprise you. So you might feel a bit like it's too much for you at some point. So that might make you stress. So it might make you feel a bit uncomfortable. And that's okay, because you have mommy with you and you can ask her for help. And that's one of the ways that you can get some way for you to cope. And you could also tell mommy if it's too much for you, mommy will bring you to someone like me, you know, in the hospital, and then we can talk to you and see how we can help. Salah satu cara yang kita juga gunakan would be through other forms of therapy. So for children young children like Mirza, sometimes we use play therapy or drama therapy. Right. So we use these different methods that can help them get the concepts and make them feel less stressed. Alright, thank you, Doctor. Yes. Oh,
Mirza, I love you. Yeah. You're awesome. Thank you so much for that question. It's a very important question, okay? But I think you have it. You're going to definitely let mommy know when you're stressed and you're going to come to see us if you need our help. Sebenarnya Alhamdulillah, kita nampak hubungan antara Mirza dan juga Puan Yusha, Hamzah dengan juga Puan Ayu tadi yang memang Alhamdulillah, it's you have each other dekat situ. Dan saya sangat-sangat berharap ada ramai juga yang sedang menonton ini yang mempunyai hubungan itu dengan anak mereka di mana saja di spektrum itu, tapi mungkin memerlukan sedikit sokongan, memerlukan sedikit knowledge, lebih ilmu sedikit untuk teruskan perjalanan bersama ini, ya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Shima, Jamila, Encik Adli kirim salam pada Luqman nanti. Juga terima kasih kepada Puan Ayu, Hamzah, Puan Yusha dan juga Mirza kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih kepada Dr. Anita. Seperti biasa kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton. Tapi kalau misal kata anda perlukan lebih maklumat ataupun nak kongsi apa-apa saja sebenarnya mengenai topik hari ini, boleh ke laman media sosial kami di sini, like, follow dan juga share. Alright, InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Saya Sharifah Aliyah. Assalamualaikum. Bye-bye.